sebelum saya menjemput Menteri dan Jabatan Menteri untuk berujar lebih lanjut, saya ingin ingatkan kita ada 17 lagi kementerian. Jadi kalau tidak ada yang perlu sangat itu, menteri ini terlampau baik orang dia. Jadi jangan ambil kesempatan. Nanti saya tidak benarkan untuk mencela. 17 lagi kementerian kita hanya malam ini sampai esok. Esok agenda lain lagi. Kalau boleh, ada yang berhormat yang tidak hadir itu, biar secara bertulis saja nanti. Dan saya nasihatkan kalau ada sisa-sisa huja itu, bawa pergi tempat sekarang yang ada orang sibuk-sibuk. Di mana nih, Kuala mana nih? Kuala Besut. Bawa di situ. Pokok senang. Biar panjang lebarkan cerita di situ, bukan di sini. Sila, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Pengurusi yang dikasihi, bahawa bila saya menjawab tadi, saya berdasarkan fakta. Cuma kadang-kadang orang hairan bagaimana saya menjawab tidak merujuk ke kertas. Tapi benda itu merupakan angka-angka yang telah dihafal sebab saya diajar untuk menghafal. Jadi itu sebab saya hafal. Dan saya insya-Allah tidak berbuat silap tentang perkara itu. Jadi saya tak perlu untuk berdialog dengan mana-mana pihak, termasuk daripada Gombak. Biarlah saya baca, saya minta kebenaran Tan Sri untuk saya jawab semua tiga jabatan ini, sebab saya kena jaga menteri-menteri lain sedang marah pada saya kerana saya jawab terlampau panjang. Tapi saya nak matikan isu dakwat ni supaya rakyat boleh mengetahui bahawa isu dakwat bukan segala-galanya sehingga kita boleh kritik seolahnya pilihan raya itu tidak sah. Yang awal yang mana yang dibawa oleh Ketua Pembangkang bahawa isu 40,000 orang Bangla itu yang harus kita bincangkan supaya kalau kita 40,000 orang Bangla tak ada, maka pilihan raya sah. Maka saya akan menjawab yang penghabis sekali yang telah ditimbulkan. Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi, sebelum kita tangguh waktu rehat tadi, Yang Berhormat Menteri bersetuju untuk mendengar sedikit satu lagi yang kita pohon penjelasan. Tidak, saya akan jawab ni. Tan Sri, sebab dalam perjanjian saya tak boleh benarkan. Dia dengar saya baca dulu, baru cakap. Kemudian, don't worry. Dan ini isu belanjawan tadi. Ya, isu belanjawan. Don't worry. Saya tak akan lari punya. Ini anak jantan daripada kecil. Ya? Okey, pada tahun 2012, SPR telah menerima peruntukan sebanyak 45.34 juta. Itu ialah peruntukan belanja mengurus yang semua jabatan ada. Bukan SPR saja. Bagi maksud belanja mengurus tahunan tersebut. Maaf. Dalam tahun tersebut juga, SPR telah menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60 juta pada April 2012 melalui pendahuluan dari kumpulan wang luar jangka. Rujuk Kertas Perintah 17A tahun 2013, Lampiran A, muka surat 2. Dan RM360 juta pada Ogos 2012 melalui tambahan secara langsung yang diluluskan oleh Parlimen melalui rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan pertama tahun 2012 kerana berkemungkinan PRU ke-13 akan diadakan pada tahun 2012. Dalam hal ini, SPR hanya membelanjakan pendahuluan sebanyak RM60 juta sahaja sebagai persediaan awal PRU 13 seperti mengadakan taklimat, latihan kepada petugas-petugas pilihan raya serta pembelian beberapa jenis peralatan kelengkapan pilihan raya. Dan saya nak beritahu yang peruntukan yang lain yang berhubung peruntukan lain 60 juta kenapa kita minta tambahan itu ialah peruntukan daripada luar jangka yang tidak dibawa ke Parlimen dan sekarang dibawa kepada Parlimen untuk mendapat kelulusan. Menteri Kewangan akan menjawab sekejap lagi. Saya hanya bertugas untuk menjaga SPR dan apa yang kita belanjakan sudah pasti akan dimaklumkan dan akan diaudit. Kita akan baca laporan audit. Kemudian akhir sekali saya terima kasih. Saat lagi saya akan jawab. Yang keduanya ialah pasal JPA. Yang Berhormat Menteri. Sebanyak 6 isu berkaitan yang ditimbul oleh Yang Berhormat Subang, Sepang, Batu, Air Hitam, Lenggong. Jadi janganlah mana-mana pihak ganggu Yang Berhormat ini untuk mendapat makluman tentang apa yang mereka tanya. Jadi yang Berhormat tanya yang lain itu akan saya jawab setelah saya habis membahaskan tentang JPA, sebelum Yang Berhormat pergi ke JPA. Sebanyak 6 isu berkaitan Jabatan Pemerintah Awam telah dibangkitkan Yang Berhormat semasa janji tadi penggolongan rang Yang Berhormat janji nak bagi ruang tadi. Saya dah pangkat Jabatan Perdana Menteri. Saya dah menghidu dah ini taktik.
Nak Menteri suruh Tan saya Sri. baca dulu kan nak bagi dia orang jawab dulu. Nah, ini dah Yang masuk berhormat, JPA sebelum. Gombak dulu, Ya. Gombak. Yang berhormat, kalau ada yang mencela, kalau yang berhormat mau kasih laluan, Ya, saya biar saya baca boleh. JPA. Kalau tidak mau kasih laluan pun boleh. Ya, saya tak bagi laluan. Saya ingat saya habis. Sebab apa? Sebab saya duk tengok laporan Topik TV berbeza. streaming sini. Yang Mohd Menteri nak bincang soal JPA. Sekarang ni soal SPR, perbelanjaan. SPR, sekejap lagi saya jawab. Saya tahu apa nak tanya, saya tahu dah. Sudah termaktub dalam Sekarang kepala. lah sebelum pergi JPA. Tak SPR apa, dulu. Selepas Yang ini, Mohd Menteri dalam penjelasan tadi, yang Mohd Menteri janji. Oh, tidak ni. Saya dengar Zuraida kata bohong. Tak balik. Tak boleh kata nama. Tak, saya khuatir Tan Sri Speaker pasal you dah pergi tajuk lain. Sekarang kita masih nak balik pada SPR. Takkan you nak balik-balik SPR? Tak balik bohong dulu. Saya kata jangan bohong, nanti dah cover JPA, mungkin tak balik-balik ke SPR. Jangan bohong. Balik-balik ke SPR. Ya, tak bohong. Okey. Tapi jangan tuduh saya bohong. Saya tidak pernah bohong. Yang Mohd Menteri tak bohong. Saya bersyarah berdasarkan fakta. Alhamdulillah. Tetapi kita lihat kita minta lepas Menteri jawab JPA, balik-balik ke SPR. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Gombak. Terima kasih. Lagi ke Gombak You untuk tunggu ditanya sama lagi. saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Yang berhormat Menteri. Dia tunggu dia Amtlah Yasin. Ini Dr. Hasri. Jadi kita sama tunggu. Duduk sah. Kita beritahu. Okey. Yang berhormat Gombak. Perlu lagi yang minta. Saya akan beri penjelasan kepuasan itu. pada yang berhormat. Perlu. Sekejap lagi pasti saya akan patah balik pada Ini SPR. SPR. Tak boleh sebab apa, menteri lain sudah queue. Sekarang queue panjang. Kalau kemudian pun sama juga. Tuan Sekarang Pengerusi. topik dia Tan Sri. Okey. Mungkin dia dah lama tak masuk isu parlimen, dia berkaitan kurang Jabatan Pemerintah faham. Awam telah Yang dibangkitkan Mohd Menteri, semasa sesi penggulungan rang undang-undang pembekalan tambahan peringkat Jabatan Perdana Menteri. Lari lah tu. Mengenai Dia senarai, tak berani lah tu. Wallahi saya tak akan lari. Tunggu sini, ya. Saya tidak akan lari. Orang hantar orang hebat melawan saya pun saya tunggu lawan. Dan Allah bagi kemenangan. Allah. Yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Sila teruskan. Ya. Sila. Saya minta jangan diganggu. Saya tengah baik ni. Ya. Sila. Jangan ganggu. Jangan sorak-sorak apa, duduk sengak-sengak, bertenang. Saya nanti, walaupun saya governor parlimen, tapi pok-pok tu nanti marah saya. Duduk sengak, duduk diam. Batu syarap, duduk diam lah. Okey. Mengenai senarai negara dan bidang yang ditawarkan, penajaan mengikut keutamaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, JPA menawarkan beberapa bidang utama berdasarkan keperluan strategik guna tenaga negara, iaitu bidang kejuruteraan, perubatan, pergigian, farmasi, ekonomi dan sains sosial ke beberapa buah negeri seperti Jepun, Korea, Perancis, Jerman, Australia, India, Jordan, UK, Mesir, New Zealand dan juga Amerika Syarikat, tempat kesayangan Gombak. Berhubung dengan penempatan 18,000 orang pelajar yang tidak mendapat tempat di IPTA, pemulihan pelajar-pelajar ke IPTA adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Manakala JPA akan menaja pelajar-pelajar di IPTA setelah pelajar mendapat tempat di IPTA dalam negara dan tertakluk kepada pelajar memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Bagi 18,000 pelajar yang tidak mendapat tempat di IPTA, Yang Berhormat Perdana Menteri yang dikasihi yang penuh ihsan melalui laman sosial Twitternya memaklumkan bahawa isu ini akan dibincang dalam mesyuarat kabinet pada hari Jumaat yang akan datang. Demikianlah seorang Perdana Menteri yang ada ihsan. Mengenai permohonan supaya ditambah dan dikaji peningkatan peruntukan beasiswa untuk tampung pelajar keluar negara. Untuk makluman yang berhormat, penajaan pelajar Jabatan Pemerintah Awam di dalam dan luar negara adalah berasaskan kepada unjuran keperluan guna tenaga dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh Pemerintah Awam dan negara. Di samping itu, penajaan beasiswa JPA setiap tahun ada takluk pada tempat yang boleh ditawarkan setelah mengambil kira kemampuan kewangan kerajaan pada tahun berkenaan. Perubahan dasar kerajaan dari semasa ke semasa turut mempengaruhi penentuan bilangan penajaan dan bidang yang ditawarkan. Bagaimanapun JPA bukanlah satu-satunya agensi penaja bagi pengajian tinggi. Kerajaan melalui pelbagai agensi lain turut menyediakan program pentajaan sama ada dalam bentuk beasiswa ataupun pinjaman pelajaran seperti MARA, yayasan-yayasan negeri dan sebagainya. Mengenai isu keciciran nama penerima beasiswa, pada masa ini semua urusan permohonan dan keputusan tawaran beasiswa dibuat secara dalam talian online melalui www.esilaflav
2.jpa.gov.my. Perkara ini dimaklumkan kepada pelajar melalui laman sesawang tersebut adalah menjadi tanggungjawab pelajar yang memohon untuk menyemak keputusan tawaran beasiswa melalui laman sesawang JPA. Ini dah tua-tua tak minat dah, ni orang muda minat yang tu. Bagi kes-kes tertentu seperti rayuan, JPA akan menghubungi pelajar yang berjaya dalam rayuan untuk memaklumkan keputusan tawaran beasiswa. Berhubung dengan penjelasan berkaitan dengan garis panduan kriteria syarat tertentu untuk kelulusan beasiswa baru, bursary. Untuk maklumat yang berhormat, bursary adalah merupakan bantuan kewangan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, untuk mengikuti pengajian di peringkat persediaan pra-universiti sebelum pelajar melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama di universiti dalam ataupun luar negara. Program ini bertujuan untuk mengiktiraf kecemerlangan pelajar lepasan SPM pada tahun semasa dengan mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+. Dan ke atas yang akan ditawarkan oleh bursary secara automatik oleh KPM tanpa mengira etnik, kaum, keturunan dan latar belakang. Puas hati ya. Berhubung dengan saranan JPA mempertimbangkan supaya sistem pemilihan pelajar dibuat secara telus kerana ada pelajar cemerlang tidak dapat tempat di universiti seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Penempatan dan pemilihan pelajar-pelajar ke PTA adalah dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Manakala JPA akan menaja pelajar-pelajar di PTA setelah pelajar mendapat tempat di PTA dalam negara dan tertakluk kepada pelajar memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bagi menangani isu pemberian beasiswa JPA yang berbangkit setiap tahun, JPA sentiasa mengkaji semula dan menambah baik dasar sedia ada untuk pelaksanaan pada tahun akan datang. Antara usaha penambahbaikan yang telah diambil untuk mengutamakan keadilan, ketelusan aduan-aduan yang diterima dari orang awam berhubung perkara tersebut adalah seperti berikut. 1. Sesi temuduga yang dijalankan adalah membariskan ahli-ahli panel yang terdiri daripada pegawai kerajaan dan pelbagai kaum dan skim perkhidmatan. Urusan temuduga telah dijalankan secara berkumpulan mengikut dua kelompok utama bidang pengajian, iaitu kritikal dan bukan kritikal. Yang ketiga, pemilihan calon penerima beasiswa ditentukan oleh jawatankuasa induk pemilihan beasiswa yang dipengusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Urusan temuduga diselaraskan oleh jawatankuasa temuduga yang dipengusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Aduan-aduan dipantau melalui sistem dan garis panduan pengurusan aduan yang berkuat kuasa. Terima kasih kerana tidak ada yang bangkit. Kemudian Prima, ya. Boleh? Sekarang boleh? Sekejap lagi, kita berjanji habis, ya. Sabar. Duduklah kamu sebelum kamu dudukkan. Petaling Jaya Ini kan Selatan. dia duduk, dia lari lah tu. Petaling Jaya Selatan. Apa nak tanya nak mai sini ke? Tak boleh, lambat lagi. Petaling Jaya Selatan, sejauh mana kejayaan Prima permohonan dan kelulusan yang telah ada. Prima telah mengenapasi projek inventory hingga 80,000 unit di seluruh negara. Dan mesyuarat pada hari Isnin ini akan menentukan usaha-usaha yang telah dibuat selama ini. Kita juga sedang membuat kerjasama dengan kerajaan negeri, pemaju untuk membangunkan tapak strategik di bandar dan juga pinggir bandar. Kita juga mendapat sambutan daripada rakyat. Setakat ini, sehingga 27 Jun 2013, seramai 234,175 orang permohonan telah diterima dan didaftarkan. Demikianlah hebatnya Kerajaan Barisan Nasional. Kemudian Petaling Jaya Selatan juga bertanya masalah yang dihadapi oleh Prima. Yang pertama ialah tentang tanah. Sukar kita dapatkan tanah yang strategik dan harga juga mahal. Harga rumah, tanah mahal, rumah juga jadi mahal, dan M-financing juga pembeli sukar untuk mendapat M-financing dari bank yang ada mungkin kerana blacklist dan sebagainya. Untuk menyelesaikan benda ini, tanah kita akan bekerjasama kerajaan negeri dan juga pemaju swasta untuk kena pasti tapak yang strategik. Harga rumah kita akan buat melalui kerjasama dengan kerajaan negeri dan pemaju swasta. Harga rumah dapat diturunkan. Kemudian M-financing, Prima akan perkenalkan skim untuk bantu M-financing. Akan diumumkan kelak, ya. Sabar. Tapi kita tidak akan umumkan di besut, ya. Belum tahu lagi, insya-Allah. Tengoklah di mana-mana tempat kita akan umumkan nanti. Petaling Jaya Selatan juga telah menimbulkan tentang kenapa Prima diletakkan di bawah JPM bukan KPKT. Keprihatinannya yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai seorang yang ihsan, yang ikhlas dan adil untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh golongan yang berpendapatan sederhana di bandar, maka Prima diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kerjasama dengan bank, Prima masih dalam peringkat perbincangan
dengan pihak bank. Dan akhir sekali, tapi tanpa menyebut saya melarikan diri atau apa, saya akan bagi peluang untuk Penjelasan. bangun. Sekejap lagi bagi. Tak sabar sangat ya Gombak ni. Tapi Gombak rumah dekat, dia tak gaduh nak balik sahur. Kita untuk Tan Sri Pengurusi, ini ICU. Saya mengucapkan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang membangkitkan isu berkaitan dengan ICU JPM, iaitu Yang Berhormat Tuaran Gombak, Yang Berhormat Tenom dan juga Yang Berhormat Kulai. Yang Berhormat Gombak telah membangkitkan semasa pembahasan peringkat dasar berkenaan dengan pemberian kontrak oleh ICU yang didakwa tidak melalui open tender. Untuk makluman ahli yang berhormat, pemberian kontrak oleh kerajaan adalah mengikut perpilihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, di mana projek bernilai 20,000 ke bawah dilaksanakan secara lantikan terus, dan di atas 20,000 ke atas akan dibuat kaedah sebut harga ataupun tender. Yang Berhormat Tuaran telah membangkitkan semasa di peringkat dasar berkenaan dengan projek sakit lewat jadual di Sabah dan apakah langkah-langkah untuk menanganinya. Sukacita dimaklumkan bahawa sehingga 16 Julai 2013 terdapat 14 projek ataupun 3.1% berstatus lewat jadual dari 447 projek di bawah rolling plan ketiga RMK 10 di Sabah. Manakala untuk tempoh yang sama sebanyak 5 projek berstatus sakit kelewatan prestasi fizikal melebihi 20% terdapat juga di Sabah. Untuk menangani isu pelaksanaan projek-projek pembangunan, pembentangan prestasi kemajuan fizikal projek khususnya yang berstatus lewat jadual ataupun sakit dijadikan agenda tetap dalam syarat Majlis Tindakan Negeri yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Dulu ini kerja saya lah mempengurusikannya, dan kita akan monitor projek itu dari masa ke semasa. Manakala di peringkat kementerian, isu ini ditangani oleh Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatankuasa Projek Sakit yang dipengurusikan oleh Ketua Asyik Usaha Kementerian. Yang Berhormat Tenom membangkitkan tentang pelaksanaan program penyelesaian infrastruktur awam dan projek infrastruktur asas PIA dan PIAS di Sabah. Untuk makluman Tan Sri Pengurusi dan Yang Berhormat, negeri Sabah menerima peruntukan PIA dan PIAS yang paling tinggi, bukan di dunia, di Malaysia, di antara semua negeri, iaitu sebanyak RM122.87 juta dari keseluruhan peruntukan sebanyak RM500 juta. Pertambahan peruntukan ini adalah bergantung kepada keupayaan kewangan semasa kerajaan. Untuk tahun ini, sebanyak 1,673 projek telah diluluskan untuk dilaksanakan di Sabah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 972 projek bernilai 62.36 juta telah disiapkan, iaitu 51% daripada jumlah projek yang diluluskan. Untuk kawasan Parlimen Tenom, sebanyak 113 projek telah diluluskan untuk dilaksanakan yang bernilai RM5.51 juta. Banyak ya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48 projek telah siap bernilai RM2.05 juta. Yang selebihnya masih dalam pelaksanaan dan akan disiapkan sebelum akhir tahun ini. Yang Berhormat Kulai telah membangkitkan berkenaan dengan pembinaan pondok polis dan 2 buah quarters bernilai RM1.4 juta yang mengasah hampir 3 tahun untuk siap dan masih tidak dapat digunakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek tersebut tidak disenaraikan menggunakan peruntukan ICU JPM. Projek kecil oleh ICU JPM lazimnya bernilai tidak lebih daripada RM500,000 dan mesti disiapkan. Oleh kerana janji saya tidak mau bohong dan saya akan hanya mengambil masa 10 minit, saya benarkan 2 soalan tambahan. Terima kasih. Satu daripada satu lagi daripada Ketereh ataupun Sikijang. Gombak secara serius dan kepada ahli yang berhormat yang lain, tolong saya. We will not have time, believe you me. Ya. Jadi kalau ahli yang berhormat tidak beri saya kerjasama, saya akan gunakan kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 37(2) tidak membenarkan pencelahan. Jadi Gombak, singkatkan sesingkat-singkat. Ya. Jawapan Menteri begitu juga. Tolong singkatkan sesingkat-singkat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengurusi. Saya mendengar penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berhubung peruntukan yang telah disalurkan kepada SPR, di mana pada tahun 2012 belanja mengurus sejumlah RM45 juta. Kemudian pada April 2012 diberikan tambahan atas sifat perbelanjaan luar jangka berjumlah RM60 juta dan seterusnya tambahan secara langsung pada Ogos 2012 berjumlah RM360 juta. Maka persoalan saya, Yang Berhormat Menteri,
Saya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa ketiga-tiga peruntukan yang telah disalurkan kepada SPR ini telah habis dibelanjakan sehingga menyebabkan pada hari ini SPR tampil semula ke Dewan Rakyat untuk memohon tambahan sebanyak 60 juta ringgit sebagai tambahan. Setuju atau tidak? Dah saya jawab, jangan tanya lagi dah seumur hidup. Saya jawab ni, Yang Berhormat ni sebagai pegawai kerajaan, ahli parlimen. Yang Berhormat, kita kena ingat wang ini kita dapat Tan Sri daripada kumpulan wang yang disatukan. Yang ini diambil daripada yang diluluskan oleh parlimen. 360 juta itu dikeluarkan dalam bulan Ogos 2012 setelah diluluskan oleh parlimen. 60 juta itu ialah wang luar jangka di bawah Kementerian Kewangan, yang mana Yang Berhormat pernah jadi setiausaha sulit kepada Menteri Kewangan. Itu wang di luar jangka dan ini akan dijawab oleh Menteri Kewangan sekejap lagi. Jadi 60 juta itu ialah wang di luar jangka yang sekarang ni kita datang ke parlimen. Hak yang 360 juta tak minta sebab apa? Sudah masuk di bawah belanjawan. Baik. Jadi Yang Berhormat faham, dia wang di luar jangka dan jawapan itu sudah tepat dan tidak ada jawapan yang paling tepat, itulah jawapannya. Susulannya Yang Berhormat Menteri sebut pada pagi tadi sejumlah 360 juta itu telah dipulangkan semula. Boleh Yang Berhormat Menteri beri penjelasan berhubung jawapan tersebut? Jawapannya ya. Ya, Okey. terima kasih. Terima kasih. Soalan Sama-sama. yang terakhir. Cukup Ahmad, tak boleh Ya, dah. ada. Kalau begitu Tan Sri, usul yang kita bahaskan ini terbatal. Kerana di dalam usul ini pada muka surat lampiran B, muka surat 1, dengan jelas dinyatakan anggaran asal 45 juta, peruntukan tambahan dalam jadual 360 juta, peruntukan tambahan untuk sesi ini 60 juta. Jadi kalau Yang Berhormat Menteri mengiyakan jawapan pada pagi tadi bahawa 360 juta telah dipulangkan, mengapa dalam jadual ini 360 juta masih tertera? Ini misleading Yang Berhormat Tan Sri, Dewan Yang Mulia ini. Sebab itu saya mengesyorkan tadi, saya mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri bahawa 45 juta anggaran asal dan 360 juta peruntukan tambahan telah habis dibelanjakan. Maka hari ini kementerian tampil semula untuk memohon 60 juta. Kalau jawapannya 360 juta itu telah dipulangkan kepada kumpulan wang yang disatukan, mengapa dalam jadual ini jumlah itu masih tertera? Ini mengelirukan Dewan. Dan saya okey, yang benda yang penting ni, Tan Sri Speaker, perkara yang pengerusi. penting Tan Sri pengerusi. Thank you. 360 juta tidak dibelanja pada tahun 2012 tapi dibelanja untuk PRU pada tahun 2013. Tetapi tidak dalam dibelanja. jadual ini 2012. Biar yang tu biar Menteri Keuangan yang menjawab. Saya nak bagi tahu hak yang saya jaga. SPR Tapi tak belanja. bagaimana kita membahaskan Yang satu 45 jadual yang juta, salah Tan Sri? Tan Sri, 45 juta ini ialah belanja mengurus. Betul, saya tidak SPR. pertikaikan 45 juta. Kemudian dia dapat bulan, saya cakap elok supaya kita tak payah timbul masalah. Okey, Yang Berhormat duduk sat, boleh tak? Okey. 60 juta dibagi dalam bulan April. Okey, daripada wang luar jangka Kementerian Kewangan. Kemudian dalam bulan Ogos, parlimen ini telah lulus 360 juta. Tapi wang itu tidak dibelanja. Dia hanya belanja wang pendahuluan 60 juta dan sekarang ini Menteri Kewangan akan jawab kenapa dibawa ke parlimen dan sebagainya. Tapi 360 juta tidak dibelanja dalam tahun 2012. Dibelanja untuk pilihan raya 13 pada tahun ini. Ya, Yang Berhormat tak boleh kata apa lagi. Itu dah kenyataan daripada menteri yang berwibawa. Kalau Yang Berhormat Menteri mempertahankan jawapan tersebut bahawa 360 juta tidak dibelanjakan pada tahun 2012 dan hanya dibelanjakan pada tahun 2013, mengapa di dalam jadual yang baru dibentangkan minggu lepas jumlah 360 juta masih lagi tertera? Ini khusus untuk 2012. Tajuknya ringkasan peruntukan asal dan peruntukan tambahan kedua bagi tahun 2012. Jadi Yang Berhormat Menteri kena jelas dalam memberikan jawapan. Ya, jelas. Jangan pelekai Yang Berhormat Menteri. Tak, saya tanya. Menteri.
Tanya. Tanya, dia jawab tu. Jawab bahawa 360 juta tidak dibelanja pada tahun 2012. Tak jawab soalan. Mengapa masuk dalam jadual? Pejabat tanya Menteri Kewangan akan jawab sekejap lagi. Ini Menteri SPR kata Tapi tidak. ini peruntukan SPR. Tapi Menteri Kewangan akan jawab tentang soal apa tu, dibelanja tak dibelanja. Tapi as far as SPR concern, kita hanya belanja wang pendahuluan 60 juta dan 360 juta kita tak belanja dan kita dibagi peruntukan baru pada tahun 2013. Tetapi dia tidak dibelanja. Saya bertanggungjawab, ini yang telah dimaklumkan secara resmi. Dan ini saya akan simpan sampai Tan Sri Pengerusi, saya tak semestinya saya bersetuju. Tetapi saya nak dapat nasihat dan panduan daripada Tan Sri Pengerusi. Peraturan mesyuarat ini terpakai untuk ahli Dewan Rakyat keseluruhannya, termasuk menteri ataupun hanya ahli Dewan Rakyat biasa saja? Semua. Macam semua. Jadi saya tanya speaker, saya tanya pengerusi. Saya jawab macam tu. Saya jawab bahawa kita tidak belanja 360 juta. 360 juta itu dibagi setelah diluluskan oleh Parlimen. Ini peraturan mesyuarat. Boleh. Biar Menteri Kewangan akan menjelaskan. Tak belanja. Kita diberi peruntukan, bila tak belanja, kita telah dibagi peruntukan baru pada tahun 2013 untuk tujuan perjalanan. Tan Sri, saya nak minta nasihat Tan Sri Pengerusi saya bagi tahu tentang peraturan mesyuarat. Bukan. Bila peraturan mesyuarat kena duduk. Tapi kena habaq peraturan mesyuarat. 3612. Okey, boleh duduk. Sila. Yang berhormat Tan Sri Pengerusi, saya ingin memohon panduan daripada Tan Sri. Apakah yang berhormat daripada arau ini boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan? Kerana menurut 3612, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan tersebut. Apakah yang berhormat arau boleh dirujuk? Saya bersedia dirojokkan dan saya akan rojok satu-satu pembangkang yang mengeluarkan kenyataan bohong di kata seluruh Malaysia dan juga di Dewan ini. Akan dirojokkan. Saya tanya pengerusi. Tidak, sekarang ni saya nak cakap macam mana bahawa duit itu tidak dibelanja. Pengerusi lah, biar pengerusi. Pengerusi jawab. Tuan pengerusi, duit itu tidak dibelanja. Yang berhormat Menteri dulu Menteri. Duduk yang berhormat Menteri. Gombak dulu Gombak. Yang berhormat. Sebagai respons kepada 3612. 3612 ini tujuan dia apabila merojok seseorang, tidak termasuk menteri, kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Itu hal berat. Bermakna kita mau Jawatankuasa itu menyiasat. Perkara-perkara yang perlu lagi kita mau tahu. Sekarang ini pun saya sudah dengar argument on both sides. Tidak payah dirojok. Tetapi harus kita ambil kira juga perkara-perkara yang telah disebut tadi. Saya tidak boleh katakan bahawa yang berhormat salah. Karena dalam peraturan mesyuarat, apabila seseorang ahli sedang bercakap, we must take whatever he say is the truth. Jadi itu adalah informasi daripada menteri. Kita dengar, saya mau dengar lagi nanti apa penjelasan Menteri Kewangan. Selepas itu peraturan mesyuarat 99E mengatakan bahawa kalaupun ada kepincangan di mana-mana mesyuarat kita, pasal